Tobat dulu. Nak maya tahajud kau semaya tobat dulu. Boleh berlaku hak mana-mana so. Tobat ni kalau kita berdosa wajib tobat dengan segera. Tak harap tunggu tengah malam. Misalnya kita buat dosa sekarang, maka wajib kena tobat segera. Jangan tunggu tengah malam. Tobat tu segera. Kerana apa? Kerana wajib seorang manusia menghilangkan dosa daripada diri dia. Nak semaya tobat lepas-lepas ni tak apalah kalau hak sunat. Kalau hak wajib, tobat tu wajib, semaya tu sunat. Beza nah. Tobat tu wajib, semaya tu sunat. Maka kalau nak semaya tobat, maka boleh kita nak buat sebelum tahajud boleh, selepas tahajud pun boleh, tak apa. Boleh beri penjelasan solat fardu Jumaat syarat sah dalam mazhab Syafi'i sepatutnya sekurang 40 orang mustautin. Baru boleh lakukan sekiranya kurang 40 kaedah digunakan solat maya zuhur. Tetapi sekarang wabak ni 12 orang ni orang pun boleh buat Jumaat, mohon pencerahan. Gini, dalam mazhab kita 40 orang semaya Jumaat. Kaedah hak kita masyhur, hak muktamad lagu tu lah. Tetapi ada pendapat kaum koding rasa dalam mazhab kita 12 orang. Maka boleh kita taklid pendapat 12 orang ni ketika zaman-zaman menyakit lagu ni. Kau lagu mana boleh. Ada yang kata ni orang pula. Aku kurang dah pula. Saat ni kata 12 orang. Ni orang pula. Lagu mana boleh kau tak? Okey, siapa dia yang fatwa lagu tu, kita ikut atas pendapat dia. Maka kalau salah dia lah, dia je tanggungnya. Kita semaya Jumaat dengan nenek lah. Dia mau kata boleh tak? Boleh lah. Cuma bukan pendapat dalam mazhab kita dah tu. Siapa ni orang? Dia bilangnya dalam semaya Jumaat ni ada 15 pendapat. Start daripada sore sampai naik ke 40. Ada 15 pendapat. Ambil pendapat Ibnu Hazmi kau berapa sore pun boleh, 2 orang pun boleh, 3 orang pun boleh. Boleh berlaku. Ikut orang maya tu imej sore pun boleh, tetapi pendapat bukan mazhab kita. Maka orang yang fatwa tu dia akan tangguhlah. Nak kata dosa tak tahulah. Muka sah tu boleh fatwa. Maka gapo-gapo berlaku sekarang kita ikut perintah saja. Dosa bukan alik kita. Tak sudut fikir alik kita. Supaya tanya dosa lah tu imam. Dosa tu imam nyanyi tu imam. Jadi tak ada masalah gapo dia, itulah pencerahan dia. Bulan Ramadan hamba tak tutup pintu. Sudah. Dan tingkat pada waktu maghrib kerana hendak mendengar azan maghrib boleh kau tidak. Tak ada masalah, sunat saja apabila masuk maghrib. Katanya Nabi sunat kita tutup pintu sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Ni bukan adab orang tua kita, orang tua ni suruh tutup malam-malam tutup pintu. Bukan. Nabi suruh tutup pintu dan tutup benda-benda terbuka. Apa dia? Pinggan, makuk, gelas tutup supaya takut masuk benda-benda. Kerana dulu malam sangat gelap. Bukan zaman sekarang cerah macam tengah malam. Zaman dulu gelap gelemak takut masuk muka lain enggak, jadi kau bahaya dah pula. Baca bismillah. Tujuan hak tutup ni hak zahir, bismillah tu hak batin. Tutup hak zahir tu dengan nyela, hak bismillah tutup batin kepada gangguan kau jin, kau setan, iblis, tak boleh masuk kalau baca bismillah. Macam mana nak hilangkan panas bara bagi orang terlalu cepat marah padahal dia selalu solat. Kadang-kadang solat dia tak cukup 5 waktu. Lagu mana pula saat ni selalu solat tak cukup dah pula. Lagu mana orang ni panas bara, lagu mana? Gini, perangai kita ni kena sabarlah. Hati dia ni masih lagi mazmumah, kena belajar sabar, berlatih, duduk dengan guru dia yang ajar kita sabar. Ada orang ni dia baik belakang, ngatuk imam baik dengan bini pulak backing. Ada orang dengan bini baik dengan orang lain pulak backing. Ada orang jenis lagu tu, nak kata lagu mana? Bukan tak boleh kata lagu tu, kena berlatih, latih diri kita supaya jadi sabar. Baca ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar. Kalau tak boleh nak sabar, pergi ambil air semaya. Kalau tak ambil air semaya, mandi. Kalau tak boleh mandi, tidur sampai selok. Gitu. Kalau marah ketika berdiri, duduk. Kalau marah ketika duduk, baring. Kalau marah ketika baring, tak tahu nak buat apa, nak pergi mandi ke, koci dalam bilik ke.
supaya kita tidak buat tindakan, katanya ulama. Nah, sebab tu kita berpindah daripada berdiri mudah sangat, taki nak sepak lagu apa dia, kita duduk. Payah sikit nak duduk. Maka lagu itulah cari benda-benda yang menyebabkan kita sabar. Sebutan selepas rokok, lazimnya kita menyebut sami Allahu liman hamidah. Lepas tu, adakah beza untuk solat yang ada 2 rokok seperti solat gerhana? Solat gerhana, apabila rokok yang kedua kena sebut sami Allahu liman hamidah. Kita bangun, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in wa ba'du. Tutup tangan semula. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lagu tu. Sami Allah dah. Yang Allahu akbar dak. Sami Allahu liman hamidah. Sekalipun pada sembahyang sunat gerhana bulan ke gerhana matahari nah. Adakah amalan tahlil kepada arwah jika sampai tercatat dalam buku amalan arwah, atau hanya berguna di alam barzah saja? Guna. Apabila kita hadiah ke pahala tu sampai, maka dia jadi milik si mati. Milik mati dalam kubur saja? Tak. Pedah apa milik mati dalam kubur? Sampai hari kiamat pun dia miliki pahala itu. Nah, suami tengah solat isteri lalu dan tersentuh kaki suami tanpa berlapik, batal kodok solat suami, batal. Tersetuh, terjamah, tersepak, terngejek, semua batal kalau sentuh kulit. Apa kelebihan zikir Allahumma anta malikul haqqul ladzi la ilaha illa anta ya Allah, ya salam, ya syafi. Ijazah kes ambo tak biasa ni doa ni. Tetapi doa ni bagus, makna dia pun minta doa dengan Allah. Wahai Tuhan, kamulah yang menguasai, kamulah yang tiada Tuhan kecuali kamu. Wahai Allah, wahai yang memberi keselamatan, wahai Tuhan yang menyembuh. Tak apa, nama-nama Tuhan. Qul ud'ullah hawid'ur rahman ayyaman tad'un falahul asmaul husna. Doalah dengan nama-nama Tuhan boleh berlaku. Ya Syafi ko, ya Zal Jalali wal Ikram ko. Tak apa, tak ada masalah. Hamba tak pernah riwayat pun dengar kata ya Zal Jalali wal Ikram. Tak boleh. Kan Nabi sebut dah. Dalam Quran pun ada sebut dah. Boleh qada solat sunat tahiyatul masjid walaupun ada solat fardu yang masih belum diqada. Khilaf ulama semaya sunat ni boleh qada kalau ada sembahyang qada. Aulanya jangan semaya sunat, qada dulu semaya sampai habis. Nah, sebab semaya tahiyatul masjid 2 rakaat juga. Kalau kita semaya subuh, terlepas dah. Kalau kita mati, tak semaya tahiyatul masjid, tak dosa. Kalau kita mati, tak semaya qada, dosa. Jadi, afdalnya tentu dah semaya qada lagi. Apa hukum buah makanan yang tak habis dijual dari memberi sedekah? Ada setengah peniaga sanggup buah sesudah berniaga daripada sedekah. Gini, bazirlah hukum dia. Membazir harta sendiri ulama kata makruh. Membazir harta orang haram hukum dia. Pergi masjid bazir, ambil air curah kosi-kosi orang lain ni nak minum air pun payah. Nah, ambil wak bazir kipas pasal tak tutup ke apa dia. Ni haram bazir harta orang. Bazir harta sendiri makruh. Lepas tu ambo jual ni makan ni ambo ke makan ni demo makan ni ambo, maka dia pun curah. Maka membazir hukum dia makruh. Allah kalau wis sedekah kat orang pun hamba tak siwis sedekah. Hamba rela curah daripada sedekah. Ada perangai orang lagu ni. Lagu manalah nak dapat berkat dalam nego. Patut kalau hak lebih tu gapo dia sedekah kat orang. Sedekah kat orang. Sekalipun lebih kita kalau kita sedekah pun tak comel dah. Hak lebih baru sedekah kat orang. Kalau orang pisah kat Allahu akbar. Kekah tu tak seru apa dah, tawai bel lembar dah. Kalau air tu tak ada gula langsung, serah air batu saja. Patut kalau wis sedekah kat orang boleh pahala. Tak sedekah rela curah. Orang lagu ni bazir. Lambat banget nego tak berjaya. Jadi kita nego ni biar ada keberkatan. Antara cara nak berkat, hak lebih daripada kita nego, kita sedekah. Hak molek lagi lah, jangan hak basi. Jangan hak rosak.
Hok basi sedekah ke orang, makan tu gak. Orang kata basi, oh basi rupanya. Sekurangnya hamba sedekah juga. Beratlah lagu tu. Sedekah dengan benda basi berdosa dah pula. Kerana sedekah tu ibadat, ibadat dengan benda hina lagu tu menghina ibadat bersedekah. Cara nak tetap istiqamah dalam ibadat, bagaimana nak hilangkan rasa keakuan diri. Nak suruh istiqamah dalam ibadat ni, kita kena duduk dengan orang istiqamah lah. Kita duduk tengok TV di rumah, kabar-kabar nak istiqamah, payahlah. Kita nak ngaji, kena duduk dalam kawasan orang ngaji. Nak duduk, nak berjemaah, nak duduk kawasan orang berjemaah, lagu tu baru jolo. Payah kita nak istiqamah kalau kita tak duduk dalam bukan kawasan dia, bukan. Bagaimana nak hilangkan rasa keakuan diri? Aku yang pandai, aku yang bijak, aku yang betul, aku ini. Ini benda ni kerana kita lupa Allah. Kalau kita ingat Allah, nescaya kita akan lupa diri kita. Bermula daripada kita ingat diri kita, lupa Allah, menyebabkan mari macam-macam perasaan timbul. Sebab tu ulama tasawuf, antara misi paling besar dalam pengajian ilmu tasawuf, menghilangkan perasaan aku ni. Betul kodok ulama Nusantara dulu mengamalkan amalan betapa di hutan-hutan. Adakah kebaikan betapa ini mohon pencerahan. Kebaikan bertapa ni banyak, salah satunya Nabi sendiri pernah tunjuk contoh betapa di Gua Hira. Tak ada orang Nabi pergi tapa. Maka sampai sekarang ulama-ulama dulu bertapa. Tayu hari-hari cuti pergi tapa, masuk dalam gua, cari ketenangan, cari suasana jauh daripada makhluk. Supaya dia dapat menghayati, dapat ketenangan, dapat mendengar suara-suara alam ini bersuara. Dulu tak sempat dengar suara burung, suara air, suara alam ini berbicara. Tetapi apabila duduk dalam hutan, kita dengar belaka suara, boleh menghayati suara-suara, boleh mengamalkan zikir-zikir. Nabi Muhammad bertapa dalam Gua Hira. Lepas bertapa Gua Hira, barulah dapat wahyu untuk mengajar manusia. Maka katanya ulama dulu, sebelum nak buka pondok, kena pergi tapa dulu. Sebagaimana Nabi, ya tapa dulu, baru diberi izin jadi Nabi mengajar umat. Kita pun kena tapa dulu. Jadi, antara cara nak tapa adalah duduk dalam pondok. Maka duduk tapa dalam pondok. Sebab tu tak naik ngaji je lah tu. Duduk tapa dalam pondok. Pok kita. Jadi tu, kebaikan bertapa lagu tu lah. Memurnikan hati. Kerana kaedah dia, semakin kurang kita dengar, semakin kurang kita dengar suara-suara, semakin kuat kita dapat merasai benda-benda yang tidak bersuara. Kita kalau duduk bising lagu ni, kita tak boleh nak fokus orang tu kecek. Tapi kalau bunyi senyap, kita boleh perasan orang tu kecek. Bukan kata orang tu baru kecek dak. Fokus tu. Lama-lama kita boleh dengar orang duk kecek dalam hati. Sebab kita terlalu fokus telinga kita. Dengar kawan ni duk kecek. Welung. Sekala tak dengar, sekala duk bising dengar suara orang. Ni hamba boleh dengar suara dalam hati dia mau gup-gup. Bukan kata orang Nusantara saja dah. Orang Timur Tengah pun, ulama Timur Tengah pun masuk dalam hutan. Pok dia tak ada hutan, dia tapa dalam gua. Jangan kata ni sesek tok guru pondok ya duk ngamal lagu ni, ngaruk belaka. Nabi Muhammad masuk dalam Gua Hira Apabila imam dalam keadaan rokok, dalam rakaat yang pertama lalu kita baru datang terus takbir dan rokok. Adakah dikira tertinggal rukun? Tinggal rukun apanya? Rukun apa dia kita tinggal? Fatihah. Fatihah tak wajib baca sebab kita masbuk. Maka tu imam baca dah. Lepas tu tinggal apa dia? Takbiratul ihram. Batal kalau tinggal takbiratul ihram. Pakat Allah. Pakat beruk gi akad tangan suruh rokok lalu. Batal lagu tu. Niat dia mau tinggal, batal. Jangan tinggal niat, jangan tinggal takbiratul ihram. Jangan tinggal berdiri ketika takbiratul ihram. Tu sah dah. Fatihah tak payah baca sebab kita masbuk. Tak ada istilah tinggal rukun situ.
Apa hukum kita buang makanan yang tidak habis ke tempat jiran kerana jiran itu ada belah air? Bagi nak balah belako. Nah, bagi nak gocoh belako. Bagi pula hak basi bang dekat skelo. Kita tak payah tanya hukum lagu mana perasaan kita. Kalau curah makanan lagu tu. Oh, bau busuk lah tanah hamba, bau busuk rumah hamba. Haram, tak payah tanya hukum akal, tanya diri sendiri. Tapi kalau makanan tu KFC, mawangi kau apa dia? We makan kau ayam gitu misalnya. Ataupun makanan kita tabur tak menyebabkan jadi busuk kau apa dia, jadi makanan kepada ayam, tak apa tu. Harus kita beri makanan ke ayam orang lain, tak ada masalah apa. Bukan kata wajib kena minta izin. Saya nak minta izin nak beri makanan ke ayam awak, tak apa nak beri makanan ke ayam. Tapi kalau siapa itu menyebabkan jiran kita tersakit, menyebabkan apa dia ke bau ke, tu tak boleh lah, hukum dia haram. Macam mana nak ganti solat fardu selepas subuh dan asar, sebab ada orang kata ganti selepas subuh asar ada sembah matahari. Bukan. Kalau kita nak qada lepas subuh lepas asar boleh, tak ada istilah sembah matahari. Sembah matahari ni kalau kita semaya sunat. Semaya sunat sebab kita boleh buat waktu lain, jangan buat waktu tu kerana dalam hadis Nabi kata matahari naik di celah kekeng ifrit jin dan dia terbenar di bawah kekeng jin dan ifrit juga. Maka kalau kita semaya pada waktu tu seolah sembah matahari, seolah sembah ifrit tu, maka tu bagi semaya sunat boleh tunda-tunda. Bagi semaya fardu hak kena qada, maka tak boleh nak tunda dah, boleh semaya dalam waktu tu. Tak ada istilah sembah matahari ya. Adakah jika kita merasai diri kita sekarang lebih baik daripada diri kita sebelum ni, termasuk dalam kategori ujub? Gini, maksud ujub ni kita rasa kita bisa sekali berbanding dengan orang lain. Tetapi kalau kita merasai kita semakin baik, tidak ada masalah apa. Cuma jangan rasa sombong jadi takabur, dengan sebab itu banyak-banyak ke puji Allah Ta'ala. Ya Allah ya Tuhanku, terima kasih. Ya Allah ya Tuhanku, dulu hamba tak pernah dengan mengajar, sekarang dengan mengajar. Alhamdulillah. Ya Allah ya Tuhanku, hamba dulu malas selawat, sekarang boleh rajin selawat. Ada hamba tengok hamba boleh selawat 1000 kali sehari, boleh 300 kali. Dulu tak pernah pegang tasbih. Alhamdulillah. Rasa baik tak apa. Tetapi janganlah dengan sebab rasa baik kita rasa kita hebat, kita lebih hebat. Janganlah gitu. Sifat 20 Allah bersifat kekal. Macam mana nak berujuh apabila orang tanya adakah syurga neraka bersifat seperti salah satu sifat 20? Sudah, gapo dia kata tak tahu. Sifat 20 ni sifat Tuhan. Tuhan ni kena kekal. Zat dia kena kekal, sifat-sifat dan ciri-ciri yang ada pada Tuhan kena kekal lah. Kerana dia Tuhan. Zat dan sifat dia kena kekal. Kita ni hancur kerana zat kita hancur, sifat kita pun hancur. Maka syurga neraka ini makhluk ke Tuhan. Kalau makhluk, dia boleh hancur. Lepas tu, kata kekal. Kekal itu dia dikekalkan, bukan dia tu kekal. Macam syurga neraka dikekalkan, bukan dia tu kekal. Apa yang suami boleh lakukan jika isteri itu nusyuz? Nusyuz ini suami tidak taat kepada suami, suami tidak taat kepada suami pula. Isteri tidak taat kepada suami sehingga ke menyebab gugur nafkah. Dia isteri ni kalau tak dengar kata ada dua peringkat. Ingat, kita nak jadi tok laki kena faham. Isteri kalau deraka kepada kita ada dua martabat. Pertama, berdosa sahaja, tetapi nafkah wajib lagi kita kena beri ke dia. Seperti dia masai mulut, seperti dia supoh kita, dia tak dengar kata kita, maka hak ni tidak ada masalah lagi, wajib kena beri nafkah lagi. Apa maksud nafkah? Wajib beri makan, wajib beri minum, wajib beri tempat tinggal, wajib beri pakaian lagi. Sekalipun perbuatan dia tu berdosa lawan suami dia, tetapi tak sampai peringkat nusyuz. Nusyuz ni apa dia? Berhaka kepada suami sehingga menyebabkan gugur nafkah. Contohnya, derhaka isteri yang menyebabkan gugur nafkah. Suami dia kata, awak marilah tidur
Tok Si saya nak tengok cerita P. Ramli. Sudah. Tok laki dia pun makan tokak Ali. Lepas makan tokak Ali, makan sebeh pula, sebeh Ali. Lepas makan sebeh Ali, tok mari-mari lagi bini dia. Tok Si layar di tempat tidur. Maka berdosa isteri tu, di samping berdosa, hari tu tak wajib kita wi makan, tak wajib wi minum. Dia cari makan sendirilah. Lepas tu tempat tinggal tak boleh sebab dia perempuan kena duduk tempat tinggal. Pakaian bulan ni saya tak akan beli. Contohnya standard suami bayar beli pakaian 2 kali setahun. Raya puasa, raya haji. Kalau dia mau deraka hari ni sehari saja, ingat raya ni saya tak akan beli. Awak tak ada hak nak minta pakaian sebab awak pernah deraka dah dengan saya. Mula-mula ingat siapa hari raya tak ingat nak minta juga. Kita pun straight baju beli juga baju raya. Jadi isteri itu lagu tu. Maka pertama kita nasihat dulu. Dengar pasal ngajar derah-derah muka kita tak reti nak mengajar. Kita dengarlah ustaz-ustaz mana suhu-suhu nasihat bini kita. Lepas pada tu tak dengar lagi. Kita jangan tidur dengan dia sekali. Orang tino ni kalau kita tak tidur dengan dia sudah gelisah selalu. Bukan kata hak tino, hak jatuh pun gelisah. Jadi kalau tak tidur dengan dia, orang tino ni perangai dia apabila suami tu berpaling tubuh daripada dia, dia rasa gelisah lalu. Rasa bersalah, rasa gapo. Kalau tak dengar kata lagi, boleh kita pukul. Pukul tu syarat isteri tu nak dengar kata. Kalau kita tahu perangai suruh isteri kita tu ya tok guru. Tok guru silap gayung bini kita. Sepak setara mana tak cara dia. Enja ko, main kerih ko, lacang lembing dia boleh lik belaka. Bisa tak bisa dia. Maka kalau setara tu tak ada faedah kita pukul. Tak ada faedah kita pukul, tak ada gapo dia. Tak usah pukul lah. Tapi kalau kita ada harapan dengan kita pukul, kita cubit sikit kau dia akan jadi jerit lana, baru rasa berdosa, baru kita buat. Tapi kalau kita tahu dengan kita buat lagu tu tak ada faedah, tak usah buat lah. Begitu dia. Boleh cerita kepada almarhum Habib Salim Asyatiri, cerita sejarah dia. Ni orang alim ni. Nampak Habib Salim Asyatiri, ayah dia Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Boleh kata hampir tok guru kepada semua habaib di Tarim ni. Tuhan ayah dia. Dia ni dipanggil Sultanul Ilmi. Orang yang sangat alim. Hebat tak hebat dia kalau dia mengajar supaya kitab dah kecek beru-beru kitab saja. Hak ni pengalaman ni ada orang ceritalah. Hamba tak tahu benda ni sahih atau tidak sahih. Habib Salim ni dia ngapa Quran dalam 15 juzuk ngapa. Satu malam dia tidur bermimpi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun ludah dalam mulut dia, dia bangun ingat 30 juzuk. 15 juzuk lagi melalui mimpi, 15 juzuk lagi melalui zahir. Ni cerita dah, tak wajib percaya. Nama kaya-kaya gepa Wahabi wak react pula soalan hamba ni dah. Orang pasal jenis minat glamour lagu tu lah nama. Cuma yang pun nak cerita nah. Kadang-kadang benda pelik ni berlaku jadi pengalaman peribadi orang. Sebab tu ulama benda-benda pelik ya tak siap cerita. Apa Wahabi, apa ulama tak siap cerita benda-benda pelik sebab Wahabi ramai dia kata. Kerja nak react video orang, nak kritik orang. Yang pun nak lagu mana? Kadang-kadang benda benar pun dia buat main lagi. Jadi kerana ada Wahabi atas muka dunia ni, banyak cerita-cerita misteri, cerita-cerita indah para ulama tidak diberitahu. Kerana ada kakak Wahabi. Lebih-lebih lagi dia ada kamera pula, ada video pula, dia ada pitih, dia ada ceramah sore, koho-koho dah jahanam sekarang masyarakat. Apa hukum semaya dalam hutan tanpa tahu arah kiblat, adakah kena qada balik? Gini, antara syarat nak semaya kita kena istihad kiblat. Kena istihad dulu. Istihad ni apa dia? Kita berusaha mencari arah kiblat. Usaha cari arah ke mana kiblat. Depan kau, kanan kau, belakang kau. Dia kita usaha istihad dah, maka hukum dia sah semaya. Tapi kalau kita tak istihad, pakai gi akad takbir, pakai semaya qasir, tak sah langsung lah. Bukan kata kena qada, hak semaya saat ni pun tak sah. Tapi kalau kita istihad, semaya saat ni sah, maka tak perlu diqada lagi, tak perlu diqada. Kecuali kita yakin semaya kita tu tersalah. Mari orang sebenar
Tebah-tebah tengok Kaabah duk depan tu. Ya Rabbi salah hamba semaya kau ni jelah kamak ni. Pakar salah dah kita, wajib kena qada. Betul kau daging kuda boleh makan sebelah je. Boleh makan belakang. Cuma kalau nak sembelih, wak mari sebelah Kaabah lah. Ngamak dah kata sebelah tak boleh makan, sebelah tu wak mari Kaabah lah. Orang tak sembelih kuda mahal. Siapa dia nak sembelih belah-belah 50,000 seekor. Rebel kau hari kuda gak selok tak ada apa lah. Nah. Bukan kata sebelah. Dalam kitab dulu kata kuda ni sebahagian kata boleh makan, sebahagian kata tak boleh makan. Yang kata sebahagian ni sebelah. Sebahagian ulama kata boleh makan, sebahagian ulama kata bukan sebahagian kuda boleh makan. Nah, jadi pening jadi. Boleh makan kuda ni bagi halal. Boleh cerita mengenai Syekh Abdul Qadir Jailani, cerita dia sangat makruf di dalam YouTube, di dalam gapo dia banyak sangat cerita dia, sangat masyhur. Antara wali yang boleh kata mutawatir cerita dia tu. Cerita dia sangat mutawatir iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillah.